Salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya berkenaan dengan isu tolak permohonan untuk batalkan saman RM 10 juta yang mana ini melibatkan ahli parlimen Ampang iaitu Zuraida Kamarudin yang telah pun disaman oleh PKR sebanyak 10 juta dan kerana dia meninggalkan parti. Dan apa yang berlaku di sini, parti PKR melalui Setiausaha Agung PKR iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution pada 2 Oktober 2020 mengemukakan saman terhadap Zuraida dan 10 ahli parlimen PKR yang lain berpaling tadah membawa kepada kejatuhan PH. Dan di sini juga mahkamah berpendapat bahawa terdapat perkara yang boleh dibicarakan dalam tuntutan ini. Tuntutan ini bukanlah satu tuntutan yang tidak jelas, mampan dan boleh dibatalkan di bawah aturan 18/19 KKM 2021. Dan isu berkaitan dengan bond yang ditandatangani oleh Zuraida pada 25 April 2018 lalu diperjelaskan membawa dengan perbicaraan penuh. Dan menurut Latifah, Zuraida selaku defendant perlu juga memberi keterangan kenapa dia menandatangani bond tersebut dan apakah tujuan bond tersebut ditandatangani dan jika terdapat syarat-syarat yang tersirat. Dan perlu juga memberi keterangan saksi-saksi kedua-dua pihak untuk menjelaskan tujuan bond tersebut dilaksanakan. Dan kata hakim, bagi mencapai keputusan yang adil, mahkamah berpendapat adalah tidak wajar tuntutan ini dibatalkan. Dan pada peringkat ini, kata Persuruhan Jaya Hakim ketika membaca keputusan. Dan mahkamah turut mengenakan kos sebanyak RM5,000 terhadap Zuraida berhubungan permohonan membatalkan saman PKR yang tertakluk kepada fee alokator. Dan dalam hujah yang dikemukakan kepada mahkamah, Zuraida berkata perlembagaan PKR sendiri memberi kebebasan kepada ahlinya untuk meletakkan jawatan tanpa menyatakan sebarang kewajipan mengenai penalti berbentuk pembahasan ataupun balasan. Tindakan undang-undang terhadap defendant iaitu Zuraida di sini adalah jelas merupakan satu kempen katanya dan dendam PKR dan atau Presiden PKR Anwar Ibrahim yang bertujuan untuk menghukum dan atau mendenda Zuraida kerana telah keluar PKR sekaligus menggunakan prosiding melalui mahkamah sebagai peluang untuk mendapatkan pengkayaan tidak patut demi memenuhi atau menjamin dana politik PKR secara tidak sah katanya. Dan dia juga berkata di sini affidavit itu bertarikh pada 29 Januari yang lalu. Dan sebelum bertanding PRU ke-14 2018, semua calon PKR menandatangani ikrar untuk membayar denda 10 juta jika mereka meninggalkan parti berkenaan selepas terpilih menjadi wakil rakyat. Namun Zuraida yang diketuai oleh bekas timbalan Presiden PKR Azmin Ali bersama 9 ahli parlimen yang lain bertindak meninggalkan parti itu pada akhir Februari 2021 dan tindakan mereka sebagai langkah serta membawa kepada kejatuhan Pakatan Harapan. Apa yang kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan ini, yang mana Zuraida cuba untuk mengedepikan saman yang bukan mengedepikan, iaitu untuk membatalkan saman 10 juta, yang mana kita sebagai ahli PKR melihat ke arah ini bahawa Zuraida sewaktu berada dalam PKR, dia menggunakan semua jentera PKR dan juga menggunakan logo PKR, yang mana kita tahu PRU ke-14 Pakatan Harapan tidak mempunyai, tidak terdaftar lagi dengan ROS dan akhirnya kita menggunakan logo PKR itu untuk bertanding. Dan kita juga tahu bahawa Zuraida bersama dengan Azmin Ali waktu itu membawa ramai ahli parlimen PKR untuk bersama dalam lompatan yang besar-besaran untuk berada dalam kerajaan hari ini. Itu adalah yang menyebabkan sekiranya Zuraida mengatakan bahawa untuk PKR nak mendapatkan dana politik ataupun untuk mengayakan diri dengan saman 10 juta ini, sebenarnya kita sudah kerugian aset parti disebabkan oleh Zuraida ini. Tindakan yang membawa kepada kejatuhan Pakatan Harapan itu lebih besar daripada cerita yang dikatakan oleh Zuraida yang melibatkan saman 10 juta ini. Dan saya rasa Zuraida sendiri lebih faham dengan apa yang dibuat, apa yang tindakan yang telah pun berlaku, yang mana saman 10 juta ini sebenarnya pada saya sangat kecil kerana apa yang telah dilakukannya ini telah melibatkan kerugian besar bukan saja kepada parti PKR itu tetapi kepada PH
dan juga kepada rakyat Malaysia, yang mana kejatuhan Pakatan Harapan itu adalah mandat yang telah diberikan oleh rakyat. So, apa yang saya lihat, Zuraida kena lihat kepada PRU ke-15 ni, apakah beliau masih lagi disokong oleh rakyat, kerana penentuannya adalah mandat rakyat, yang mana kamu bertanding menggunakan logo PKR, yang mengundi kamu kerana kamu menang itu adalah rakyat yang memberi mandat, tapi kamu menganiaya rakyat dengan kamu melompat seolah-olah kamu adalah manusia yang hebat, tetapi kamu tidak kembali kepada mandat rakyat supaya kamu dipilih ini tadi adalah daripada keputusan bahawa rakyat nak kamu bersama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan yang ada hari ini. Tetapi kamu dah pun mengkhianati. Ini yang paling kita lihat. Dan untuk dia nak katakan ini satu dendam, saya rasa Zuraida keluar daripada Pakatan Harapan ataupun daripada PKR ini adalah disebabkan oleh dendam. Yang mana hari ini sebenarnya saya sebagai ahli PKR melihat apa yang telah pun mereka lakukan, dalaman yang telah mereka cuba kontrolkan dalam PKR waktu itu, sebenarnya masih terasa sampai ke hari ini. Yang mana suku sakat mereka yang selama ini bersama dengan mereka, yang memecahkan PKR ini, yang begitu lama, yang diketuai oleh Azmin Ali dan Zuraida ni tadi, begitu mendalam. Sehingga hari ini masih ada ni. Jadi perkara ini, untuk kita nak mereformkan PKR itu balik, lebih daripada kos yang 10 juta ni. Jadi Zuraida tidak payah nak sembang kencang, kerana dia hari ini mendapat manfaat daripada apa yang dia dapat, apa yang kita lihat dia berada dalam kerajaan hari ini. Yang menderita adalah ahli-ahli PKR ini, yang mana telah pun diperbodohkan oleh Zuraida, yang mana hari ini masih ada dalam PKR ini, yang mana mereka bergayut. Tetapi kerana saya tidak nak menceritakan isu dalaman, dan saya nak menceritakan bahawa wajar dia kena denda 10 juta. Dan saya lihat kemarin bahawa dengan kos, dengan interest yang telah pun beberapa tahun beliau delaykan kes ini, maka PKR juga klaim lebih kurang 12 juta terhadap PKR. Itu adalah baik, dan bawakan kes ini ke mahkamah sebagai pengajaran. Dan saya harap lepas ini, apabila berlakunya RUU anti lompat parti ini, tidak ada lagi ahli politik yang seperti Azmin Ali dan geng-geng Zuraida ni, yang mana kata melompat besar-besaran. Dan saya juga tidak menegur kepada Zuraida ini seorang. Begitu juga dengan ahli-ahli parlimen UMNO yang melompat kepada Bersatu suatu masa dahulu. Dan hari ini, lompatan mereka kepada parti yang mereka kata tidak baik itu, akhirnya mereka hari ini tidak juga boleh duduk dalam Bersatu, dan akhirnya mereka pergi lagi buat parti lain. Ini jelas menunjukkan Zuraida bukan seorang tokoh politik yang melihat ke arah rakyat, tetapi hanya menggunakan politik untuk kepentingan pribadi, untuk dia bertapa. Dan saya yakin dan percaya, jika Pakatan Harapan boleh menang, saya sangat yakin bahawa orang seperti Azmin, orang seperti Zuraida, perlu kita lihat latar belakang mereka, daripada mana mereka ini boleh kaya hari ini. Dan ini adalah amat penting. Saya tidak merasa dendam sebagai rakyat, tetapi sebagai rakyat, saya berhak mereka-mereka ini mengaut kekayaan dalam politik yang selama ini. Yang kita tahu PKR adalah parti orang susah, tetapi waktu Azmin Ali menjadi Menteri Besar Selangor, kita lihat mana tim yang bersama dengan Azmin dimewah-mewahkan, dan akhirnya dia membuat pecahan dua dalam PKR itu. Saya begitu agak emosi apabila mengingatkan kisah-kisah ini, kerana ini melibatkan sampai penyingkiran saudara Rafizi Lamli, yang mana hari ini kembali ke dalam PKR dan akhirnya cuba membentuk kembali PKR ini. Dan kita lihat kejayaan sedikit demi sedikit yang telah pun berlaku. Ini adalah yang terlalu mendalam dan pahit kepada ahli-ahli PKR untuk nak terima. So, itu pencerahan saya berkenaan dengan isu Zuraida ni. Yang terakhir saya nak kata, padan muka kau, kalau nak kena saman 100 juta pun bagus. Sebab kamu mengkhianati parti PKR. Sekian, terima kasih.